Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, bertemu lagi dengan cikgu pada hari ini. Okey, kita sambung lagi pembelajaran kita untuk tahun 3 dengan topik baru seterusnya. Okey, kalau kita tengok dalam buku teks, topik seterusnya adalah susun dan bilang nombor. Okey, hari ini kita akan tengok macam mana kita nak susun dan bilang nombor. Yang ini adalah merupakan topik di bawah tajuk pola nombor. Okey, kalau ada buku teks, murid-murid boleh tengok buku teks muka surat 11. Alright? Okey, muka surat 11 di bawah topik susun pola nombor ni ada dua benda yang penting, iaitu murid-murid kena tahu apa itu tertib menaik dan juga tertib menurun. Baiklah, untuk dengan lebih jelas lagi, mari tengok contoh ni. Apa dia tertib menaik? Ada dua benda penting murid-murid kena tahu. Yang pertama, menaik. Menaik ini ialah daripada kecil ke besar. Macam kita naik tangga daripada rendah ke tinggi. Okey, daripada kecil ke besar, tertib menaik. Yang kedua ialah tertib menurun. Tertib menurun pula macam kita turun tangga daripada besar, daripada tinggi ke kecil, daripada besar ke kecil. Okey, ada dua benda ni murid kena kenal pasti dulu. Menaik ataupun menurun. Kita tengok kehendak soalan. Soalan nak menaik ke? Soalan nak menurun. Baiklah, kita tengok contoh yang pertama. Soalan dia kata, susun nombor di bawah. Kita ada 1, 2, 3, 4 nombor. Tertib menaik. Tertib menaik. Okey. Tertib menaik. Baiklah. Kalau tertib menaik, maksudnya daripada kecil ke besar. Okey, macam mana kita nak kenal pasti? Mana satu yang paling kecil dulu? Baiklah, murid-murid tengok susunan nombor tersebut. Untuk lebih mudah, untuk lebih faham, cikgu kata murid-murid boleh susun mengikut nilai tempat. Pada peringkat awal ni, murid-murid boleh susun mengikut nilai tempat dulu. Kita ada sa, puluh, ratus. Okey. Okey, masukkan je dahulu. Tak tertib pun tak apa. 632, 652, 642 dan yang terakhir sekali 662. Okey. Daripada sini nanti kalau murid-murid susun dalam keadaan macam ini, murid-murid akan nampak rumah apa sebenarnya yang berubah. Rumah yang berubah hanyalah rumah puluh. Hanyalah rumah puluh saja. Daripada sini juga, murid-murid akan tengok, oh yang mana menaik, maksudnya daripada kecil. Mana yang paling kecil? Yang paling kecil ialah yang pertama, 3. So, nombor yang pertama kita bermula 632. Okey, dah potong. Yang kedua, 4. Okey, 642. Okey, potong. Seterusnya 3, 4, 5. 652 dan yang terakhir sekali ialah 6. 662. Tertib menaik. Boleh murid? Boleh? Okey, kita lihat contoh seterusnya. Baiklah murid, kita tengok contoh yang kedua. Susun nombor di bawah. Okey, sekarang kita ada 4 digit nombor. 4634, 4434, 4834, 4234 mengikut tertib menurun. So, kalau tertib menurun ialah daripada besar ke kecil. Besar dahulu. Yang besar dahulu. Okey murid, kalau dalam keadaan gini, buat peringkat awal ni kadang-kadang murid tak nampak mana yang lagi besar, mana yang lebih kecil. So, macam cikgu kata, kita masukkan dalam nilai tempat. Ribu, kita ada ribu, ratus, puluh, sa. Masukkan. Okey, 4, 6, 3, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 8, 3, 4, 4, 2, 3, 4. Okey, kalau murid susun macam ini, murid boleh nampak dengan jelas rumah mana yang berubah.
Okey, kalau kita tengok rumah mana yang berubah? Yang berubah hanyalah rumah ratus. Okey. So sekarang kita dah boleh susun. Ingat, menurun. Menurun yang besar ke kecil. So tengok yang mana paling besar? Yang paling besar ialah 8. Betul? So 8. Kita mulakan dengan 4, 8, 3, 4. Seterusnya, yang kedua terbesar. 6. Ni dah boleh potong. 6. 4, 6, 3, 4. Seterusnya. 4. 4, 4, 3, 4. Dan yang terakhir ialah 4, 2, 3, 4. Boleh murid? Boleh? Okey, kalau murid tengok, perubahan dia ialah 8, 6, 4, 2. Okey? Menurun. Dia menurun sebanyak berapa? Dia menurun sebanyak 2. Okey? Bukan 2, maksudnya 200. Daripada ke sini, dia menurun sebanyak 200. Okey, murid? Dia menurun sebanyak 200. Boleh? Okey. Baiklah. Mari kita tengok contoh seterusnya.